Okay, sekejap. Okay, ni kalau siapa nak open mic je lah. Kita sebaya je. Saya pun masih tak tahu lagi sangat ni. Okay, tadi kita sampai sini kan. Okay, dekat Instagram dia ada 4 jenis bentuk. Okay, 2 bentuk simetri and then 2 bentuk pencong. Okay, macam saya kata tadi, dua bentuk simetri and then 2 bentuk pencong. Okay, dalam bentuk simetri dia ada bentuk loceng dan seragam. Okay, macam saya kata tadi, saya nak tahu seragam, saya nak tahu seragam. Kalau seragam, dia punya data seragam dia tak jauh sangat. Okay, dia turun and then naik, turun and then naik, turun naik. Okay, ini seragam. Kalau ada loceng, dia simetri, dia sama, nampak tak? Ni belah kiri dan belah kanan, data belah kiri dan data belah kanan sama. Dia naik and then turun. Okay, ni adalah bentuk loceng. Okay, nampak? Nampak bentuk pun macam bentuk loceng. Okay, kita pada histogram. Saya nak pakai ni. Sekejap. Okay, kita pada histogram pencong. Okay, ini senang je. Kita tengok data tu dia menurun ke arah mana. Macam ni. Daripada kiri, data dia besar. And then ke kanan, data dia menurun. So, ini akan pencong ke kanan. Boleh nampak tak? Dia kiri besar and then ke kanan dia makin kecil. So, dia pencong ke kanan. Okay, kalau pencong ke kiri, sebaliknya lah. Data belah kanan lebih besar pada kiri. So, dia turun ke bawah. So, ini adalah pencong ke kiri. So, ada soalan tak? Saya tak boleh nak tengok komen. Saya ketuk komen kat sini. Kalau ada soalan, open mic saja. Settle. Okay. Kita tengok pula contoh 5. Okay, dia beritahu rajah di bawah menunjukkan 2 histogram bagi mewakili masa yang diambil oleh 25 orang perenang dalam 2 acara berbeza. Okay. Graf yang pertama 100 meter gaya kuat lentang and then graf kedua gaya bebas. Okay, dia suruh nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia macam dari belah kiri, data dia sikit and then sampai tengah-tengah, dia banyak and then dia pergi ke kanan balik, dia akan jadi data dia mengurang balik. So, ini adalah bentuk loceng. Okay, histogram simetri tadi, bentuk loceng. Untuk yang belah kanan pula, gaya bebas ni, kita tengok. Dia turun straight and then dia naik and then turun balik. So, ini adalah bentuk taburan histogram seragam. Bentuk histogram seragam. Okay, boleh tak? Siapa yang masih macam tak faham, bolehlah tanya. Okay. Okay, sekejap. Buka buku. Ada soalan ke? Okay. Contoh 5. Okay. Untuk yang B pula, ditanya acara yang manakah mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas. Okay, berikan sebab anda. Wait, saya tengok buku. Saya beri pen lagi ni. Okay. Untuk tentukan serakan catatan masa yang lebih luas, okay, kita kena tengok. Okay, kita kena beritahu dulu apa dulu. Sebab dia nak acara yang mana kan. So, berdasarkan graf ni, kita tengok yang kita tahu, gaya kuat lentang ni mempunyai serakan yang lebih luas. Okay, sebab apa? Sebab masa yang diambil adalah lebih besar. Okay. Boleh nampak tak masa yang diambil adalah lebih besar? Okay, nampak ni? Ni sampai 104.5.
Yang graf gaya bebas 89.5. So, masa yang paling besar ni adalah serakan masa catatan yang lebih luas lah. Okay, itu sebab dia. So, dia nak tentukan yang mana? Okay, so gaya kuat lentang mempunyai serakan yang lebih luas. Okay, dia nak berikan sebab. So, sebab dia kerana beza masa yang diambil adalah lebih besar. Macam tu je. Kalau ada soalan, tanya. Tak boleh nak baca komen. Sekejap. Ada komen tak? Tak ada. Berapa orang lagi? Okay. Sekejap. Okay, and then C dia minta antara gaya kuat lentang dan gaya bebas, acara yang manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik. Okay. Baik. Kalau dia tanya acara manakah yang menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik, so kita tengok dekat gaya bebas. Okay, kita tengok dulu dekat gaya bebas ni. Okay, saya... Okay. Untuk yang gaya bebas ni, kebanyakan masa yang diambil adalah dia tak terlalu lama berbanding dengan gaya kuat lentang. Gaya kuat lentang ni sampai 145 kan. So gaya bebas height dia sampai 89.5 saja. So acara yang menunjukkan prestasi lebih baik adalah gaya bebas. That's it. Rasa tu no problem lah. Boleh tak? Siapa tak faham? Okay, kita pindah pula. Okay, contoh 6. Okay, ni boleh tengok dalam buku teks matematik form 5. Dalam tu pun ada penerangan sekali. Okay, kita tengok. Poligon kekerapan di bawah menunjukkan harga jualan rumah yang dijual di dua buah kawasan yang berlainan bagi tempoh 6 bulan yang lepas. Okay. Dia suruh nyatakan bentuk taburan bagi kedua kawasan tersebut. Okay, kita tengok bentuk taburan bagi kawasan A. Kawasan A warna merah. Okay, mula-mula dia daripada sini, and then dia naik atas, and then dia turun balik ke bawah. So, ini bentuk apa? So, ini adalah bentuk pencong ke kanan. Sebab dia data dia menurun kanan kan. So, bentuk dia pencong ke kanan. Okay, kita tengok pula yang kawasan B. Okay, kawasan B, kita nampak data belah kiri ni adalah lebih sikit daripada belah kanan ni kan. So, ini adalah pencong ke kawasan B tu adalah pencong ke kiri. Macam tu je. Kita tengok dia punya graf saja. So, okay, contoh boleh. Dia tanya bentuk, tengok saja pada graf. Kita refer kat graf. Tengok sama ada dia pencong ke kanan atau pencong ke kiri. Ataupun bentuk simetri atau tak. Okay. Itu je. Tengok soalan B pula. Dia suruh bandingkan serakan harga jual bagi kedua-dua kawasan tersebut. Okay. Kita tengok. Harga yang belah. Harga adalah yang belah bawah. Okay. Ini adalah harga bagi kawasan A. Dan ini pula adalah harga bagi kawasan B. So, harga bagi kawasan A dengan B ni sebenarnya dia hampir sama. Nampak tak jarak dia? Hampir sama. Okay. So dia tanya tadi bandingkan harga kan. So, kita bagi tahu serakan harga jualan rumah di kawasan A dan di kawasan B adalah hampir sama. Okay, sebab dia sama. Dia hampir sama. Walaupun bentuk dia lain kan. Tapi sebenarnya dia sama. Dia hampir sama. Okay. Dia semua ni tengok kat graf saja. Dia tak susah pun. Kalau ada yang tak faham, bolehlah open mic.
tanya. Saya pun masih belajar lagi. Okay, untuk C dia suruh pada pendapat anda, kawasan yang manakah mungkin mewakili kawasan bandar dan luar bandar? Okay, tengok ni. Tengok kawasan A. Kawasan A, harga dia lebih murah. Okay, kawasan A ni. Tak boleh ke tekan. Okay, kawasan A, harga dia lebih murah daripada kawasan B. So, tadi dia suruh tentukan yang mana kawasan bandar dan luar bandar. Okay. Kita tahu kan, kalau luar bandar, luar bandar means perkampungan. Perkampungan, dia mesti lagi murah daripada luar bandar. Okay, sebab bandar kan maju, so dia mahal sikit. So, kita tengok pada graf, yang A ni, dia macam murah sikit. Sebab dia belah kiri kan, dia ke belah kiri lagi. Dia belah kiri daripada yang belah kanan ni. Buat ni. So, yang A ni lebih murah. Bila lebih murah, dia mesti kawasan luar bandar ataupun perkampungan. So, kita tahu A ni luar bandar. Tengok yang B pula. B, harga dia macam up sikit, mahal sikit kan. So, automatic B adalah kawasan bandar. Macam tu je. Ini macam kebat lah. Tak susah pun. Boleh? Ada soalan ke? Okey, tak ada je. Sekejap saya tengok komen. Tak nampak. Okey, tak ada. Okey, kita tengok kepada, tengok soalan alat, tengok 71B. Pelajar di bawah menunjukkan dua histogram bagi taburan markah ujian matematik yang diperoleh untuk dua kumpulan, Arif dan Bestari. So, untuk A, dia suruh nyatakan bentuk taburan histogram. So, cuba bagi tahu dulu apakah bentuk graf dia ni. Apakah bentuk taburan histogram ni? Yang Arif bentuk apa, Bestari bentuk apa? Cuba komen. Atau open mic ke? Nak tahu juga. Pastikan nak tahu yang korang faham. Cuba, seorang ke dua? Ke komen. Boleh tak? Ke tak ada orang ni? Tak ada orang ni. Kiri bentuk kiri bentuk seragam, okey. Kiri bentuk seragam, okey. And then untuk yang Bestari, okey. Yang Arif, kiri, okey. Kiri seragam, betul. Yang Arif, yang Arif seragam. Yang Bestari, cuba open mic. Malu ke? Okay, yang Arif betul bentuk seragam. Histogram, taburan histogram seragam. So, untuk yang Bestari pula, cuba sekejap, saya tak komen. Tak ada ni. Tak ada, okey. Macam, tahu tak? Tak tahu ya? Okey, so, kita terangkan. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok dulu kumpulan Arif. Bentuk dia turun. Tak tekan. Susah ni. Okey. Dia turun, naik, turun, naik, turun, naik. So, ini adalah bentuk seragam. Turun, naik adalah bentuk seragam. So, taburan dia, bentuk dia seragam. Amat susah ni nak tulis. Okey. Kita tengok pula. Yang ni. Nombor contoh 5. Contoh ni. Soalan ni. Okey. Bestari ni, dia dari sini. Dia naik, dia turun. So, ini adalah bentuk loceng. Okey. Nampak tak? Ada satu data ni.
dia jauh daripada data yang satu data ni dia jauh daripada data yang lain. Nampak tak? Dia ada macam space kat sini. Dia macam ada space. Okay. Nampak ni? Dia macam ada space dia antara sini ke sini dia ada space. So bila macam ni kita panggil dia sebagai nilai ekstrim yang mana data dia jauh berbanding pada data yang lain. So ini bentuk dia bentuk loceng dengan nilai bentuk loceng dengan nilai ekstrim. Macam tu. Okay, ekstrim ni bila satu data tu jauh daripada data yang lain. So itu dipanggil nilai ekstrim. Okay. Boleh? Tengok pula untuk B. Okay, untuk B, bandingkan serangkaian markah ujian antara kedua-dua kumpulan tersebut. So, kita tengok. Dia suruh bandingkan serangkaian markah. So, kita tengok dekat markah ujian antara kedua-dua. Okay, kita tengok Arif dulu. Okay, markah dia. Wait, sekejap. Sekejap ya. Okay, kita tengok markah kumpulan Arif. Okay, kita tengok jarak sini ke sini kan. So, jarak dia lebih luas berbanding histogram yang belah sini. So, bila dia lebih luas, so maksudnya serangkaian markah dia lebih luas lah. Bandingkan serangkaian markah. So, jarak dia jauh. So, serangkaian markah dia lebih luas. Tengok. Yang Arif ni dia lebih jauh. So, serangkaian markah dia lebih luas berbanding serangkaian kumpulan Bestari. Macam tu. Cara kita nak tentukan. Nak bandingkan. Okay. Cuba soalan C. Okay. Cuba, siapa nak try ke buat soalan C? Faham tak cara buat ni? Tengok dia kata kumpulan manakah menunjukkan keputusan yang lebih baik. Okay. Kalau macam ni, kita tengok. Markah yang lagi tinggi, dia lebih baik. Okay, kita tengok untuk kumpulan Arif ni, okay, dia ada yang dapat 90 markah. Okay. Tapi at the same time, dia semua markah ni ada yang pelajar peroleh. So, maksudnya setiap pelajar tu mesti ada markah dia daripada 10 sampai 90 tu. Tapi kalau kita tengok dekat bagi kumpulan Bestari ni, tengok markah dia ada 10 sampai 20 and then 50 sampai 90. Tengok. Untuk yang 60.5 ni kan, ramai sangat yang dapat. Tapi untuk yang ni, dia macam seragam. Dia macam setiap markah tu ada je orang yang dapat. Tapi kalau kita tengok dekat Bestari ni, 20, 30 sampai 40 ni, tak ada orang yang dapat. So, kalau macam ni, dalam situasi ni, kita tengok yang 60 tu ramai yang dapat. Dalam kumpulan Bestari, ramai yang dapat 60. So, bila ramai dapat 60 tu, dia menunjukkan kumpulan Bestari menunjukkan keputusan yang lebih baik. Dia macam tu. Okay, tengok. Yang Arif kan banyak yang dapat 10, 20, 30, 40, 50. Okay, dapat banyak. So, tapi dekat kumpulan Bestari ni, lagi banyak orang yang dapat markah dia 60. Dapat lagi banyak kelas tu dapat B, B+, A. Tapi yang macam Arif tu, ada nilai D, E, C, C+, B. Kalau kita tengok dekat kumpulan Bestari tu, dia macam
ada C, B, tapi D, E tu tak ada. So, kumpulan bestari tu dia menunjukkan keputusan yang lebih baik lah. Okay, itulah sebab dia. Okay, apa? Kita tengok soalan 2. Okay, ada... Okay, cuba buat dulu soalan nombor 2 ni. Cuba komen. Nak tengok fahaman kawan-kawan ni. Kumpulan bestari. Alamak, saya tak baca. Tak boleh, susah nak baca. Bestari. Okay, cuba buat dulu yang ni. Nanti open lah mic. Ya, malu. Yang A, okay, A. Bentuk taburan. Sekejap komen. Ada siapa? Merah pencong ke kiri. Okay. Jom kita tengok soalan ni. Okay, kita tengok. Dia suruh nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua lokasi itu. Okay, kita tengok dulu lokasi A. Okay, lokasi A ni, okay, kita tengok. Dia naik ke atas. And then dia turun ke bawah macam ni. So, bentuk dia adalah pencong ke. Macam mana nak bandingkan serakan tu? Oh, okay, sekejap. Kita tengok dulu bentuk dia. Okay, bentuk A tu, dia menurun data belah kiri tu lebih besar pada belah kanan. So, dia pencong ke kanan. So, bentuk dia adalah pencong ke kanan. So, kita tengok yang B. Okay. B ni, jangan keliru. Sebab, nampak tak bentuk dia? Macam lebih kurang tu. Walaupun dia memang lari sikit kat sini. Walaupun dia macam lari sikit. Tapi bentuk dia lebih kurang je sebenarnya. So, dia adalah biru. Loceng. Okay, betul. Apa ni? Nur Husna. Okay, merah pencong ke kiri. Kenapa kiri? Ke kanan. Okay, boleh? Biru loceng. Okay, betul. Biru loceng. Okay, tengok yang B. Dia suruh bandingkan serakan laju kereta bagi kedua-dua lokasi itu. Okay, kita tengok sini. Dia kaedah yang sama je. Okay, kita tengok. Laju kereta bagi lokasi ini, graf ini. Okay, kalau kita bandingkan.
dengan graf B ni. Okay, kita tengok yang lokasi A tu dia lebih kurang daripada lokasi B. Dia punya jarak tu. Dia punya jarak daripada hujung ke hujung. So bila dia jarak dia lebih jauh, so B tu terserak disebabkan B tu jarak dia lebih jauh pada A, so B terserak lebih luas berbanding A. Okay, nampak tak? Yang A tu dia lebih jarak hujung ke hujung graf dia tu lebih kecil pada graf yang warna biru tu. So bila dia lebih besar, dia terserak lebih luas berbanding A. Ataupun kita boleh cakap A terserak lebih kecil berbanding B. Macam tu. Okay. Boleh sampai sini? Ada tak faham, tanya je. Okay, kita pergi kat C pula. Okay. C ni kebat. Cuba try kebat dia ni. Cuba try dulu. Bagi satu jawapan. Nak tengok. Ni kebat je. Pada pendapat anda. Kalau pada pendapat anda tu kebat. Okay, so dia suruh tentukan yang manakah mewakili kawasan lebuh raya atau kawasan perumahan. Cuba try berdasarkan your knowledge lah. Merah perumahan, biru lebuh raya, betul. Ahmad Haris betul. Nur Husna terbalik. Okay, kita tengok kenapa terbalik. Okay, ini berdasarkan logik je. Okay, bila dekat highway, sekejap, saya tentukan. Okay, kita tengok yang merah dulu. Dia punya laju dia daripada ni berapa? 0 sampai lebih kurang 80-90 lah. Bila dia sampai, bila kita bawa motor tu 90, so maksudnya dia tak terlalu laju lah. Bila kawasan perumahan, mesti banyak orang and then jalan dia tak straight apa semua. So mesti kita bawa dia slow je, tak laju pun. Sebab dia kawasan perumahan. Okay, bila lebuh raya, highway kan jalan dia macam straight je kan. So bila tak banyak kereta ataupun banyak kereta, kita boleh bawa dia lebih pada kawasan perumahan tadi yang pau. Kawasan perumahan kan 90 height dia. So bila kat lebuh raya, kita boleh bawa lebih lagi pada 90 km per jam tu. Sebab kat highway, dia tak banyak halangan sangat. Sebab jalan dia straight je. Kadang kita bawa 100, 110, 120. Ni kebat. Ni menganalisis. So berdasarkan graf je. Bila kawasan perumahan, confirm kita tak bawa laju. Sebab ramai orang. Okay, faham kan? Okay. Okay, so itulah. So bagi nyatakan. So lokasi A tu adalah kawasan perumahan. And then B, kawasan lebuh raya, highway. So macam tu. Sampai pukul berapa kita? Ini langkah-langkah membina OGIF. Nak lukis graf OGIF lah. Okay, kita tengok. Dia kata tambahkan satu kelas sebelum pertama dengan kekerapan sifar. Okay. Kalau tak faham, tak apa. Nanti kita tengok. Cari sepadan atas dan kekerapan longgokkan setiap kelas. Okay, dalam OGIF, sepadan atas akan menjadi paksi X.
Dalam OGIF, sepadan atas akan jadi paksi X. Kekerapan longgokan menjadi paksi Y. Okey, step kedua, pilih skala yang sesuai. Okey, selalunya skala ni dah bagi dalam soalan. Okey, pilih skala yang sesuai bagi paksi mencancang yang mewakili kekerapan longgokan dan paksi mengufuk. Okey, itu tak ada apa. And then step ketiga, plot kekerapan longgokan dengan sepadan atas yang sepadan. And then step terakhir, lukis lengkung yang melalui setiap titik tersebut. Okey, lengkung OGIF tu lah yang macam ni tu. So rasanya ni tak ada masalah. Okey, tengok ni. Bagi suatu set data terkumpul dengan bilangan data n, kuartil boleh ditentukan daripada OGIF Q1 kuartil 1, Q2 kuartil 2 ataupun median, dan Q3 kuartil ketiga. Ialah nilai-nilai yang sepadan masing-masing dengan kekerapan longgokan. Okey, mari kita tengok cara dia. Okey, kita tengok kat contoh A. Ada contoh tak dalam ni? Okey, kita tengok kat contoh 7. Ni tak ada. Okay. Contoh 7. Jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Okay, dia suruh bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. Okay, untuk bina OGIF tadi, syarat dia kena ada sepadan atas dan kekerapan longgokan. So macam mana nak cari sepadan atas? Okey, cara nak cari sepadan atas, kita tengok kelas dia. Okey, ni kelas dia. Okey, untuk cari sepadan atas, had atas tambah dengan had bawah selepas kelas dia. Maksudnya, had bawah selepas kelas. Okey, selepas kelas dia yang ni. So, had bawah bagi kelas yang selepas dia adalah 150. So, cara cari sepadan atas dia, had atas kelas, ni 49, tambah dengan had bawah sebelum kelasnya, and then kita bahagi 20. So, kita dapat 149.5. Okay, macam tu. Sama juga. Untuk cari yang ni pula, okay, had atas dia 199 tambah dengan had bawah kelas selepasnya. Okay, ni kelas selepasnya, and then 200 adalah had bawah. So, tambah 200 bahagi 2. So, kita akan dapat 199.5. Okay, macam tu cara cari sepadan atas. Sampai sini boleh faham? Okay, boleh. Okay, kekerapan longgokan pula. Okay, kekerapan longgokan ni hasil daripada tambah kekerapan dengan kekerapan selepasnya. So, kita tengok yang pertama. Okay, yang pertama kekerapan dia 4. So, kekerapan longgokan bagi yang pertama adalah 4. Untuk yang seterusnya, kekerapan dia 11. So, kekerapan longgokan dia adalah, kita just tambah je. 4 tambah 11. Kita dapat 15. Okay. Untuk cari yang kekerapan bawah pula, 15 ni tambah dengan kekerapan bawah dia. So, kekerapan bawah dia 15. So, 15 tambah 15 adalah 30. Okay, sama je. Cara cari dia, tambah. And then dapat 51. Tambah lagi kita dapat 59 dan 60. Okay, macam itulah cara cari kekerapan longgokan. So, rasanya ni ada graf dia. Saya tengok graf. Ada graf tak? Untuk graf.
Oh, salah ambil. Sekejap yang ni. Okay, ni ha. Macam ni cara cari dia. Okay, nampak tak? Okay, nampak tak? Syarat untuk buat dia tadi, kita kat sini. Tengok tak? Dia bagi tahu cari sepadan atas dalam kekerabatan. No. Sorry. Siap. Ni ha. Dia kata, tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar. Okay. Maksudnya, tengok ni. Kelas pertama dia, kelas pertama dia, oh my god, salah. Okay, kelas pertama dia adalah 100 sampai, okay, ni kelas pertama. 100 sampai 149. Tadi dia kata dia suruh buat kelas sebelum kelas pertama. Buat lagi satu kelas sebelum kelas pertama. Okay, kalau kelas pertama 100 sampai 149. So sebelum dia 50 sampai 99. Dia beritahu dengan kekerapan longgokan kosong. Tu maksud dia. So untuk buat algorithm nanti, kita akan start pada plot titik X. Titik sepadan graf paksi sepadan atas dia. Okay, macam ni. Cara cari sepadan atas dia, okay, samalah 99 tambah dengan 100 bahagi 2. So, dapat 99.5. Macam tu cara cari dia. Okay, bila dah lengkap sepadan atas dengan kekerapan longgokan ni, okay, barulah senang nak plot graf. Okay, kita tengok dia plot graf. Nampak ke? Okay, Okay, macam ni cara plot grafnya. Okay, nampak tak? Ini adalah sempadan atas. Ini adalah kekerapan longgokan. So, soalan minta apa tadi? Soalan minta, okay, bina satu graf. Okay, kita dah bina. Untuk bina graf ni, kena ada sempadan atas dengan kekerapan longgokan. Okay, itu syarat dia. Okay, dengan menggunakan OGIF yang dibina, tentukan kuartil pertama. Okay, tengok tak tadi? Kuartil pertama, kita akan buat, okay, tekan kereta. So, kuartil pertama tadi, formula dia adalah, okay, kuartil pertama 1/4. Darab dengan kekerapan longgokan dia 60 sama dengan 15. Okay, kita tengok 15. 15 tu yang dekat sini, right? So, untuk cari kuartil pertama dia, kita kena buat satu garis mengufuk sampai bersilang dekat lengkung OGIF tadi. Means maksud dia macam ni. Kenapa tak? Dia buat 1/4 sebab kuartil pertama 1/4 daripada kekerapan. So 1/4 dalam pro kita dapat 15. So 15 kita buat satu garis mengufuk sampai dia bersilang dengan OGIF. Okay, bila dah bersilang, kita buat lagi satu garis mencancang ke bawah sampai kena paksi sepadan dia tu. So kita dapat kuartil pertama dia adalah 199.5. Okay, macam tu cara cari sepadan. Cari kuartil pertama. Okay, sorry. Okay, untuk median pula, median ni adalah setengah. So, bila setengah, kita akan darab 1/2. Bila setengah, kita akan darab 1/2.
So 1/2 darab 60 sama dengan kita dapat 30. So sama je step tadi. Kita buat satu garis mengufuk sampai dia bersilang kepada ogive. Bila dah bersilang, buat satu garis mencancang sampai dia turun ke paksi sebadan atas. So kita dapat dia punya median adalah 249.5. Okay, macam tu je cara cari dia punya kuarti pertama, median. Okay, kalau kuarti ketiga, kalau kuarti pertama 1/4. Kuartil ketiga adalah 3/4. So kita 3/4 darab kekerapan ni tadi 60. Kita dapat 45. Okay, cara dia sama. 45 sampai dia bersilang. Dan then kita bawa turun. So kita dapat dia punya kuartil ketiga 299.5. Macam tu je cari dia. So far okay. Tak ada masalah. Okay, inilah penerangan dia tadi. Apa ni? Okay. Kita dapat menganalisis suatu data besar dengan lebih mudah dan berguna apabila kita membahagikan data tersebut kepada bahagian-bahagian lebih kecil yang dinamakan sebagai persentil. Okay. Persentil ni nilai yang membahagikan satu set kepada 100 bahagian yang sama dan diwakili dengan P1, P2, P3 sampailah P99. Okay. Kita tengok cara cari dia. Okay. Ogive sebelah. Okay. Ogive sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Berdasarkan Ogive tersebut, cari persentil ke-10. Okay. Kita tengok persentil ke-10. Okay. Persentil ke-10 dia nak. So 10 daripada jumlah kekerapan. Okay. Kita kena cari ini dulu. So 10%. So bila peratus? 10/100. Daripada jumlah kekerapan. Okay, tahu ni. Kekerapan dekat sini adalah 50. Sebab Ogive dia sampai sini saja. Bukan 60. Dia sampai 50 saja. So darab 50 kita akan dapat 5. Bila dah dapat 5. Okay, macam biasa. 5 kita garis sampai bersilang paksi Ogive tu. And then bawa dia turun bawah. So nanti kita akan dapat 46.5. Gambar dia kurang clear. Dekat dalam buku ada. Gambar kat sini dia kurang clear sikit. Okay, macam tu cara cari dia. So kalau dia minta persentil ke-46 pula. So sama je cara dia. 46 darab 100. Okay. So 46 darab 100 darab 50. Darab kekerapan. So kita dapat 23. So untuk cari persentil dia, daripada 23 ni, kita buat satu garis. Dan sampai dia bersilang, and then kita tengok sampai ke paksi sepadan atas. So kita dapat daripada Ogive dia, persentil ke-46 dia adalah 63.5. So kita tengok yang B pula. Oh. So soalan B dia minta hanya calon yang memperoleh persentil ke-92 ke-92 dan ke atas akan dipanggil untuk temubuka. Berapakah skor minimum yang perlu diperoleh seorang calon untuk layak menerima panggilan temubuka? So dia kata untuk temu kedua hanya memperoleh hanya P92
hingga dan ke atas. So minimum dia adalah persentil ke 92. Bila okey. Untuk cari persentil ke 92 tadi, kita pakai cara yang sama. 92/100 darab dengan kekerapan longgokan dia. So kita akan dapat 46. Okey, cara yang sama juga kita akan pakai 46. Kita akan tengok 46 kat sini. So, kita akan buat satu garis sampai bersilang and then dia akan turun ke bawah. So kita akan dapat dia punya nilai minimum dia tu adalah 80.5. So boleh tak? Rasa boleh. Sweet. Okey, kita tengok pada soalan C. Berapakah peratusan calon yang mendapat skor 57 ke bawah? Okey, untuk cari daripada OGIF 15/50. Sebab apa 15? Kita tengok daripada graf ni. Dia kata tadi 57 dan ke bawah. So bila kita tengok 57 ni, dia dekat area lebih kurang area sini. Bila kat sini, dia dapat 5. Oh ya Allah. 15, right. So sebab tu lah 15 darab per 50 darab 100 sama dengan 30%. Kita dapat dia punya peratus yang mendapat skor 57 dan ke bawah. Okey, itulah dia punya peratus. 30%. Okey, boleh. Kita tengok soalan satu pula. Ada cuba nak buat ke? Cuba untuk buat. Okay, kita tengok soalan satu. Jadual kekerapan di sebelah menunjukkan markah bagi 100 orang murid dalam suatu peperiksaan. Okey, dia suruh bina satu OGIF. Okey, untuk bina OGIF tadi, kena ada sepadan atas dan kekerapan longgokan. So, cara yang sama. Okey, rasanya semua tahu. Okey, dia dah dapat. Okey, inilah dia. Dia punya OGIF. Graf OGIF. So, dia suruh tentukan kuartil pertama. Kuartil pertama tadi. Okey, wow. Kuartil pertama adalah 1/4 darab dengan 1/4 darab kekerapan longgokan. So, cak tahu kekerapan longgokan, kita kena kira dekat sini. Ataupun kita tengok dekat graf. Dekat graf pun boleh. Cuma ni graf dia tak jelas. So, better kira lah. 100 lah. So, dapat 100. So, kita akan dapat 25. So, 25 tu dekat area mana? 25 anggaran dalam area sini. So, and then kita bawa turun. Ni skala dia kurang jelas. So, kita akan dapat 35 lah. Macam tu dia cari dia. So, median pun sama.
Okay dah. Hey, okay. Boleh tak? Dah. Apa yang dibincangkan tadi? Ke saya macam lag ni? Ke saya ajar seorang-seorang tadi? Hai, sekejap. Sofa macam mana ni? So that's how